Rentasan berita edisi 954, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Ismail Sabri dikukus netizen. Rakyat dihukum kerana berduka cita. Bukankah cakap tak serupa bikin itu satu kemunafikan? Yan dilanda COVID-19, bagaimana ahli Parlimen UMNO? Assalamualaikum dan salam bahagia. Malang nasib Perdana Menteri baharu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tujuannya untuk melawat mangsa kepala air di Yan mendapat kecaman netizens kerana jentera pengangkutan yang digunakannya. Jom Channel tidak dapat berkongsi pelbagai komen dan maki hamun netizen itu. Namun hari ini kami kongsi pandangan daripada pemerhati politik yang terkenal. Hari pertama pun sudah jadi lauk. Hari-hari seterusnya pasti Ismail Sabri akan menjadi makanan kemarahan rakyat. Demikian tajuk tulisan wartawan politik Syahabuddin Hussein dalam blognya syahaduddin.com pada 24 Ogos. Sepatutnya hari pertama memulakan tugas sebagai ketua kerajaan, satu jawatan yang barangkali tidak pernah diimpikan mampu dipegangnya. Ia adalah ibarat malam pertama selepas melangsungkan perkahwinan dengan seorang puteri raja. Tentulah yang diharapkan tidak lain melainkan keceriaan, keseronokan dan perkara yang indah-indah belaka. Malangnya tidak begitu yang dilalui Ismail Sabri dalam pengalaman hari pertamanya sebagai Perdana Menteri semalam, tulis Syahabuddin. Menurut laporan, Ismail Sabri Yaakob menaiki jet eksklusif tersebut di Pengkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang, Selangor dan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim di Alustar kira-kira pukul 10.45 pagi Isnin. Beberapa ahli Parlimen UMNO turut serta dalam perjalanan itu seperti dalam gambar yang tertular. Mereka termasuk Datuk Seri Mahathir Khalid Padang Terap, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman Pasir Salak, Datuk Seri Ismail Muhammad Said Kuala Krau, Datuk Seri Hassan Arifin Rompin dan Datuk Muhammad Salim Sharif Jempol. Difahamkan Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Nurani Ahmad juga berada bersama Ismail Sabri dalam lawatan tersebut. Kawasan tragedi kepala air itu berlaku di Gunung Jurai di Tupah, Merbuk, Kedah. Sudah tentu di kawasan berkenaan tidak ada lapangan terbang untuk jet eksklusif tersebut mendarat. Maka kerana itu beliau disambut dan diiringi puluhan kereta sebaik saja tiba di Kedah untuk melawat tempat berkenaan. Setakat ini 6 mayat telah ditemui dalam operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan berkenaan. Kematian yang menyedihkan keluarga bangsa dan kehilangan harta benda penduduk yang ditimpa bencana itu seperti berlawanan dengan suasana ceria yang dilihat dalam gambar Ismail Sabri dan ahli Parlimen UMNO yang tular. Banjir itu turut menjejaskan kira-kira 800 rumah di Yan dan 200 di daerah Kuala Muda. Kunjungannya ke Kedah sebagai tanda prihatinnya selaku ketua kerajaan yang baharu untuk meninjau kawasan banjir yang disebabkan fenomena kepala air dari Gunung Jurai rupa-rupanya adalah malapetaka buat dirinya dengan jawatan baharu yang disandangnya itu, kata Syahabuddin. Menurut beliau, Ismail Sabri melakukan kesilapan kerana terlalu gairah dengan jawatan baharu yang disandangnya serta tidak cermat dalam bertindak, lalu membawa bersamanya rombongan Cik Kiah untuk menaiki jet eksklusif kerajaan yang diperuntukkan kepadanya atas kelayakannya sebagai Perdana Menteri. Hampir tidak ada yang tidak mengkritik tindakannya. Membawa ramai pemimpin UMNO menaiki jet eksklusif milik kerajaan itu yang sekaligus menampakkan kecenderungan beliau menjadikan harta kerajaan seperti harta UMNO, tegas bekas aktivis pergerakan pemuda UMNO itu. Kata Syahabuddin, tiada Perdana Menteri sebelum ini yang menunjukkan kelakuan sedemikian kerana mereka tahu jet eksklusif berkenaan adalah untuk kemudahan dan kelayakan seorang Perdana Menteri, bukannya untuk penyokong, pelobi jawatan dan pencacai dalam parti menumpang sama nikmatnya. Bersama kemampuan dan keupayaan Ismail Sabri yang selama ini memang diragui untuk memimpin negara, terutamanya dalam krisis kesehatan
kesihatan dan ekonomi seperti sekarang. Kegelojohan dan tidak cermatnya beliau dalam penggunaan jet eksklusif ini dengan sendirinya menambahkan lagi ketidakyakinan rakyat terhadapnya. Malah tidak pernah Perdana Menteri sebelum ini dijadikan lauk belasahan netizen pada hari pertama lagi, hanya dalam soal-soal yang jelas menggambarkan ketidakmampuan berfikir serta menimbang secara rasional, matang dan waras dalam tindakan yang mahu diambil dalam sesuatu perkara, tegasnya. Ismail Sabri gagal menguruskan perkara seperti pengangkutan untuk kelayakan dirinya sebagai seorang Perdana Menteri yang dijadikan seperti bas rombongan melancong Cik Kia. Kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dikritik kerana kegagalan dalam menangani COVID-19 dan kesannya. Ismail Sabri pada hari pertama sudah memperlihatkan bahawa beliau tidak memiliki ciri-ciri pemimpin kerajaan yang lebih baik. Memang patut Ismail Sabri dikukus oleh netizens yang berang dengan gaya yang seolah-olah menunjuk-nunjuk kemewahan itu. Tidakkah lebih baik dan lebih mudah jika beliau menaiki helikopter tentera untuk terus tiba di tempat tragedi malang tersebut? Apa faedahnya membawa ahli Parlimen UMNO beramai-ramai menaiki jet eksklusif untuk ke Yan? Jika anda rasa simpati dan sedih di atas kehilangan tersayang atau sahabat handai akibat COVID-19, anda tidak perlu menyatakannya. Duduk diam-diam di rumah atau anda menghadapi risiko ditahan dan didenda kerana berkumpul demi menunjukkan kesedihan itu. Itulah pengajaran pahit yang diterima oleh 31 peserta acara nyalaan lilin untuk memperingati mangsa COVID-19 pada 19 Ogos lalu. Ketua mereka dibawa ke balai polis dan didenda RM2,000 setiap seorang yang menjadikan jumlah keseluruhan denda sebanyak RM62,000. Kini penganjur acara tersebut Sekretariat Solidariti Rakyat atau SSR buntu bagaimana hendak mendapatkan wang tersebut dan terpaksa meminta sumbangan orang ramai bagi membantu membayar kompaun yang dikenakan. Mereka juga membuat laporan polis mendakwa bahawa penahanan tersebut tidak sah di samping dinafikan hak oleh pihak polis bagi menghadiri acara itu. Sementara itu, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam pada 23 Ogos melahirkan kebimbangan terhadap tindakan berlebihan polis ke atas orang awam. Suhakam merujuk kepada dua kejadian terbaru membabitkan tindakan polis ke atas orang awam yang menunjukkan pihak berkuasa terbabit tidak selari dengan tugas mereka untuk memudahkan urusan rakyat. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, Suhakam merujuk kepada penangkapan 31 belia yang berkumpul di Dataran Merdeka untuk memperingati korban COVID-19 serta penutupan jalan-jalan utama serta kemudahan pengangkutan awam menghala ke Kuala Lumpur. Kedua insiden itu menunjukkan tindakan yang tidak selari dengan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab membenarkan dan memudahkan rakyat sebagai pemegang hak untuk berhimpun secara aman, kata Suhakam. Menurut Suhakam, tindakan menafikan hak tahanan untuk mendapatkan peguam adalah melanggar perkara 5 dan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Justru Suhakam menyeru pihak polis mengiktiraf hak rakyat untuk berhimpun secara aman, sama ada terbuka atau tertutup, untuk melahirkan, mempromosi, mengejar dan mempertahankan kepentingan bersama yang hakikatnya adalah hak asasi manusia. Kelihatannya undang-undang menghukum rakyat marhain yang berduka cita atau menyatakan simpati dan empati kepada yang sedang berduka cita. Namun tidak ada tindakan yang sama diambil terhadap ahli politik yang melakukan kesalahan yang sama jika mereka merupakan pemimpin kerajaan. Aktivis politik Anas As-Said Zaharuddin dalam satu hantaran di Facebook membangkitkan mengenai sikap kerajaan terhadap himpunan sebagai double standard. Perbezaan pendekatan peserta aktivis belia yang berhimpun dalam jarak fizikal yang ditetapkan sambil menyalakan lilin bertujuan memperingati kematian mangsa COVID-19 ditahan dan disoal siasat sebelum dibebaskan serta dikenakan kompan berjumlah RM62,000. Sebaliknya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia Kerajaan Gagal 2.0 bersama rombongan dilihat bersesak-sesak di lokasi bencana di Yan Kedah tanpa menghiraukan SOP yang mereka sendiri keluarkan dan minta rakyat patuhi, katanya dalam satu kenyataan. Anas As-Said merupakan setiausaha akhbar Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin. Beliau mengingatkan bahawa kebebasan bersuara dan hak berhimpun secara aman yang termaktub di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan merupakan hak asasi setiap rakyat di negara ini. Di dalam keadaan pandemik ketika ini, kita sedar akan risiko penularan virus COVID-19. Namun, adakah kerajaan bertindak adil apabila melaksanakan penguatkuasaan SOP? Adakah pendekatan double standard menjadi amalan apabila berhadapan dengan orang kenamaan? Soalnya, justru sebagai rakyat marhain dan juga pemuda Parti Amanah Negara yang cakna isu keselamatan dan kesihatan rakyat serta keadilan, beliau menuntut siasatan dan tindakan yang sama dikenakan terhadap Ismail
Sabri serta mereka yang turut bersesak di lokasi bencana baru-baru ini. Rakyat sentiasa memerhati dan menilai jika sebagai pemimpin tertinggi negara anda gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan, apatah lagi rakyat di bawah memimpin melalui teladan, tegasnya. Bukan hanya prosedur operasi standard SOP telah dilanggar ketika melawat lokasi kejadian kepala air di Yan, malah ia dilanggar ketika Ismail Sabri dan rombongannya masih berada di atas jet kerana tiada amalan penjarakan sosial. Beranikah pihak polis menyiasat Perdana Menteri Malaysia? Mengapakah rakyat yang terpaksa membayar di atas kegagalan kerajaan menangani pandemik COVID-19 dan kesan akibatnya? Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam tulisannya yang bertajuk Sifat-sifat munafik mencipta integriti palsu memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 4 perkara sesiapa yang ada pada dirinya, iaitu semuanya dia menjadi munafik sepenuhnya, dan sesiapa yang ada salah satu daripadanya nescaya dirinya mempunyai salah satu daripada sifat munafik sehinggalah dia meninggalkannya. Apabila diberikan amanah berlaku khianat, apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia memungkirinya atau tidak ditunaikan, dan apabila berdebat dia berlaku jahat bukan mencari kebenaran. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya supaya menjauhkan diri daripada sifat-sifat yang telah disebutkan dalam hadis berkenaan. Hal ini demikian kerana segala sifat tersebut menjadi tanda-tanda seseorang itu munafik, iaitu satu kumpulan manusia yang wujud dalam masyarakat pada zahirnya Islam tetapi hatinya tidak ikhlas terhadap Islam. Mereka menjadi laksana duri dalam daging atau racun dalam badan masyarakat, ujar Hadi. Seterusnya Hadi berkata, kalimah yang baik ialah ucapan seseorang yang beriman dengan ikhlas kepada Allah. Kejayaannya akan menghasilkan sifat integriti secara terbuka dengan pelaksanaan. Hasil sifatnya yang terpuji dan mulia laksana pokok yang baik dan mengeluarkan hasil yang baik. Demikian itu kerana mereka memberikan faedah kepada masyarakat umum dan membawa keberkatan yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Katanya, beliau juga memberikan gambaran orang yang digelarkan munafik. Adapun kalimah yang buruk ialah ucapan orang yang tidak beriman, sama ada secara nyata ataupun munafik berpura-pura imannya. Tanda-tanda munafik seperti menipu, berbohong, tidak menunaikan janji dan mengkhianati perjanjian dengan sesiapa sahaja. Mereka itu laksana pokok yang buruk. Apabila menjulang naik, nescaya buah yang buruk dan dahan yang rapuh akan menimpa mereka yang berada di bawahnya. Maka manusia yang tersedar setelah ditimpa ke atas dirinya pohon itu sangatlah merugikan dunia dan akhirat, tegasnya. Mungkin Hadi bercakap di hadapan cermin. Segala yang disebutnya mencerminkan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, yang suka memberi gelaran jelek kepada pihak yang dilihatnya berbeza fikrah politiknya. Nama haiwan apa yang beliau belum sebut untuk mengaitkan mereka yang tidak sehaluan dengan ideologi politiknya? Jebon, anjing, serigala, agas, babi, lembu, kera, tupai, buaya dan entah apa lagi nama haiwan digunakan untuk mengejek lawan politiknya. Bukan itu sahaja, Hadi juga menuduh media yang tidak bersetuju dengan pemikiran politiknya sebagai pembawa lidah syaitan. Mereka tidak mampu menyembunyikan diri kerana sangat bernafsu rakus untuk mendapatkan habuan kemenangan dengan apa sahaja cara, termasuklah dengan berbohong dan memberikan janji palsu yang pasti tidak akan ditunaikan. Apabila diberikan amanah, mereka melakukan pengkhianatan dengan pelbagai cara sekalipun. Kerja mereka hanyalah menipu semua orang, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Hal ini disebabkan tujuannya hanyalah untuk mendapatkan kemenangan dan habuannya dengan sesiapa sahaja, bukanlah untuk menegakkan Islam dengan hujah yang bijaksana, kata Hadi. Hadi agaknya lupa bahawa sahabatnya yang baru saja meletakkan jawatan itulah yang bernafsu rakus sehingga merampas kuasa ketika kerajaan mendapat mandat rakyat sedang sibuk berlawan dengan serangan COVID-19 pada hujung Februari tahun lalu. Gerombolan yang turut dibantu oleh parti politik ini telah diberi amanah oleh rakyat untuk kemenangan pada pilihan raya umum ke-14, tetapi mereka melakukan pengkhianatan dengan bantuan parti politik yang diketuai oleh Hadi sendiri. Alangkah singkatnya ingatan Presiden PAS. Beliau dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri. Kononnya, antara tugasnya ialah membawa pelaburan dari negara-negara berkenaan. Agak-agaknya lah berapa bilion yang telah dibawa oleh Hadi. 1 sen pun tidak pernah dibentang di Parlimen untuk dibincang bersama ahli Parlimen yang dipilih oleh rakyat. Adakah itu caranya yang dikatakan menegakkan Islam? Perhatikan dengan jelas firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Hadi sendiri petik untuk menegakkan hujahnya, iaitu surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12 yang terjemahannya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.
Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang melakukan kerosakan tetapi mereka tidak menyedarinya. Jom China bersetuju bahawa ayat ini menegaskan tiada integriti dalam diri golongan yang tidak beriman. Seperti kata Hadi, jika mereka menzahirkannya sekalipun hanyalah sekadar berpura-pura untuk mendapatkan sokongan masyarakat supaya mengangkatnya ke tempat atau kedudukan yang selesa. Siapakah yang memiliki ciri-ciri seperti itu sekarang? Siapakah yang berkata menolak kleptokrasi tetapi menyokong mereka, iaitu kluster mahkamah, untuk kembali menguasai negara? Siapa pula yang bertegas mempertahankan institusi raja berperlembagaan tetapi bersekongkol dengan penderhaka sehingga menimbulkan kemurkaan yang di-Pertuan Agong baru-baru ini? Siapakah pula yang berjanji untuk menyempurnakan pembentangan RUU 355 di Parlimen tetapi sehingga ke hari ini tidak berlaku apa-apa? Pemimpin PAS memang cakap tak serupa bikin. Sungguh cepatnya Presiden PAS ini lupa. Bertaubatlah. Jangan berterusan menunggang agama. Bagi penduduk Yan yang baru saja dilanda bencana alam kepala air, malang yang menimpa nampaknya berlipat kali ganda. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dilaporkan mengesahkan telah mengenal pasti sebanyak 28 kes positif COVID-19 di kawasan yang terlibat dengan bencana banjir di Yan. Menurut pengarahnya Dr. Osman Warijo, selepas penilaian segera dilakukan, 3 kes dimasukkan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk rawatan lanjut. Sementara itu, 10 kes dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Sungai Petani untuk pengawasan yang lebih rapi. Selebihnya 15 kes yang tanpa gejala atau bergejala ringan terus tinggal di rumah masing-masing dan diawasi oleh Pusat Penilaian COVID-19 CAC daerah Yang. Sementara itu, 41 individu diletakkan di bawah pengawasan PUS tinggal di rumah dan diawasi secara bersepadu oleh Pasukan Pemantauan Polis Diraja Malaysia PDRM bersama agensi penguatkuasaan lain dan Pusat Kesihatan daerah Yang. Katanya dalam satu kenyataan pada Selasa, lapor Sinar Harian. Bagaimanapun katanya seramai 275 anggota terdiri daripada anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Majlis Daerah Yan dan pelbagai agensi penyelamat lain termasuk Malim Gunung juga didapati negatif COVID-19 menurut laporan. Beliau menjelaskan semua anggota penyelamat operasi mencari dan menyelamat SAR itu telah menjalani saringan dengan menggunakan kit ujian pantas RTK air yang dilakukan oleh PKD Yan di Pusat Kawalan Operasi Bencana Titi Hayun Isnin lalu. Menurut beliau, daerah Yan mempunyai penduduk seramai 78,000 dengan 53,500 daripadanya berumur 18 tahun dan ke atas. Sehingga 23 Ogos 2021, seramai 39,560 telah menerima suntikan dos pertama atau 73.9% daripada penduduk yang layak dan 23,900 orang bersamaan 44.7% telah lengkap menerima 2 dos. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Yan telah membuat ketetapan supaya semua badan bukan kerajaan NGO yang terlibat dalam kerja sukarela di Yan perlu lengkap divaksin dan membuat saringan COVID-19. Ujar beliau seperti dipetik. Syabas kepada semua Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dan semua petugas kesihatan di Yan yang bertungkus lumus membendung jangkitan COVID-19 khususnya bagi penduduk yang baru sahaja berhadapan dengan bencana alam. Namun timbul juga persoalan, bagaimana dengan rombongan Cik Kiah yang terdiri daripada ahli Parlimen UMNO yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dari Putrajaya dan pasukan penyambut tetamu Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur yang beramai-ramai memenuhi kawasan bencana alam pada Isnin lalu. Sekalipun ahli rombongan tersebut sudah divaksin, mereka tetap boleh dijangkiti kerana telah pergi ke kawasan berkenaan. Mungkin inilah yang dikatakan malang tidak berbau, maknanya kita mungkin bertembung dengan malang tanpa kita sedari. Diharap Ismail Sabri tidak mengulangi kenyataan dahulu semasa pilihan raya negeri Sabah bahawa mereka iaitu ahli-ahli Parlimen UMNO yang tidak perlu mengamalkan kuarantinkan diri walaupun baru pulang dari kawasan yang dilanda wabak COVID-19 ketika itu. Menurut takwim bagi penggal keempat Dewan Rakyat, mesyuarat pertama akan diadakan pada 6 hingga 30 September 2021 iaitu 2 minggu dari sekarang. Sudah tentu Ismail Sabri tidak mahu mana-mana ahli Parlimen UMNO jatuh sakit pada hari usul undi percaya dijalankan. Sebab itu kita perlu seorang Perdana Menteri yang mempunyai daya intelektual yang tinggi. Jangan lupa rakyat kini lebih bijak kerana rakyat sentiasa peka dan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.